أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersiaran pada pagi ini untuk di meja Tanyalah Ustaz. Kami bawakan untuk siaran pada pagi ini 7 Rabiul Awal 1444 Hijri bersamaan dengan Selasa 4 Oktober 2022. Dan para penonton, tajuk yang cukup penting, cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, iaitu sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan sebagaimana biasa, kita tampilkan bintang ilmuwan di studio yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat seperti biasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria seperti biasa Ustaz. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa, kita mengalu-alukan Al-Fadhil Ustaz kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Anda boleh seperti mana biasa hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa juga bagi anda yang menonton menerusi TV3, kita lanjutkan lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan kisahnya pada pagi ini Ustaz, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, dan kita membicarakan tentang topik sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan sebagai mukadimah topik pada pagi ini, falyatafadhal mashkur. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Alhamdulillah. Terima kasih Da'i Anas. Alhamdulillah, selalu jumpa sekarang ni. Okay, baru je jumpa. Baru je jumpa. Semalam Jumaat jumpa, semalam Jumaat berjumpa, sini pun jumpa. Alhamdulillah. Okey, baik. Sembang tentang sunnah saja, tersembang saja tentang sunnah, maka doa yang saya buka pada pembukaan itu juga adalah sunnah Nabi. Bila setiap pembukaan, Nabi ajar kita untuk baca apa. Bila berjumpa dengan orang, sunnah dia apa? Kita disuruh bagi salam. Itu sunnahnya Nabi SAW. So, apa yang kita nak buat di permulaan ini adalah kita nak rujuk pada hadis yang ke-28 dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Hadis yang agak panjang, jom kita renung sekejap lafaz hadisnya itu. Ya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, daripada Abu Najih Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu an, beliau telah menyatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi kami wasiat atau nasihat yang menggegarkan jantung hati kami, wa dharafat minhal uyun, dan boleh membuatkan kami bercucur air mata. Faqulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Ya Rasulullah, seolah-olah
nasihat yang kau bagi ni pada hari ini adalah nasihat seperti mengucapkan selamat tinggal. Maka berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Qala, lantas Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Yang pertama Nabi wasiatkan dalam keadaan dia itu suara yang jelas, yang sungguh-sungguh, yang tidak main-main pada waktu itu. Malah sebutan Nabi menggegarkan jantung para sahabat. Sebutan Nabi membuat para sahabat bercucuran air mata. Pesanan pertama, usikum bitaqwallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa sam'i wa ta'at min ta'ammara alaikum abdud. Taatlah kamu kepada pemimpin yang mana walaupun pemimpin itu adalah dilantik daripada seorang hamba. Ya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, yakni sampai kepada zaman akhir, kamu akan jumpa ikhtilafan katsira, khilaf dan perselisihan yang sangat banyak. Apa Nabi pesan? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dalam khilaf itu. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan hendaklah kamu berpegang kepada khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk daripadaku, yakni al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dan kemudian hendaklah kamu gigit, yakni dengan geraham kamu itu, berpegang kuat dengan sunnah aku itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan harus berwaspada di antara perkara-perkara yang dipanggil sebagai wa muhdatsatil umur, perkara-perkara bid'ah atau yang diada-adakan. Fa in kulla bid'atin dalalah, kerana perkara-perkara yang ditokok tambah, yang direka cipta ini adalah sesat, malah sesat itu dalam neraka. Hadis ini banyak dalam riwayat lah. Jadi kalau hadis ni ada dalam riwayat Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan dan sahih. Maksudnya hadis ini kata Imam Tirmizi hasan dan sahih. Banyak pesanan yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita nak merujuk pada tajuk kita, Nabi pesan, kalau pesanan yang paling besar sekali yang Nabi pesan adalah kita ni di akhir zaman akan jumpa dengan apa yang kita panggil sebagai ikhtilafan katsira, percanggahan pendapat, ijtihad dan fatwa, atau macam-macam ideologi yang keluar daripada umat akhir zaman. Sebab kita ni terbuka dunia tanpa sempadan. Mendapat ilmu ni dimainkan jari lah. Dia dapat macam-macam ilmu. Hari ni pula senang nak dapat ilmu lah. Kita ada al-ulamatul Google contohnya kan. Google kan. Kat dalam tu memang ada semua ada. Tapi sebab tu Nabi kata kita akan jumpa benda ikhtilaf. Benda yang orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Dalam situasi ni, apa tajuk kita nak mengajak kita? Bila kita jumpa dengan ikhtilaf macam ni, maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah kamu, pusing. Ada hadis Nabi, maka berpeganglah kamu kepada sunnah Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, iaitu 4 khulafa ar-rasyidin, yakni al-mahdiyin, mereka yang diberi petunjuk, ya, yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Bukan dekat tu saja. Nabi pesan, abdu 'alaiha bin nawajiz. Pegang teguh, jangan pegang kemudian pegang lepas, tak boleh. Pegang dengan sunnah itu, pegang teguh-teguh, gigit sungguh-sungguh. Dan pesan Nabi lagi, hati-hati. Bila jumpa sunnah, pergi dekat sunnah. Jangan bila jumpa sunnah, kita nak pergi corner kok cari lain. Bila kita dah mula sibuk nak buat benda yang Nabi tak buat, maka kita kehilangan waktu untuk buat apa yang Nabi buat. Hak ni Allah, kalau kita mengaji dalam bab hadis dan ianah, kita akan jumpa perbalahan pandangan ni semenjak daripada zaman dulu. Zaman Nabi lagi, bila Nabi wafat saja, bila masa Nabi hidup, mereka tak komen. Mereka tak komen. Dengar yang Nabi kata, sami'na wa ata'na. Tapi bila Nabi wafat saja, saat kewafatan tu, dah mula dah ikhtilaf. Ada orang kata Nabi ni siapa nak mandikan, siapa nak solatkan, nak ke bumi tang mana? Di rumah Aisyah kah, di sana kah, di sini kah? Di situ dah ada ikhtilaf besar dah. Dan
ikhtilaf ini akan makin hari dia makan jadi besar. Sebab tu Nabi kita ikhtilaf kathiran. Ya, dia ikhtilaf ni ataupun salah pandang atau berbeza pandangan ni dia akan berlanjutan sampailah ke negeri akhirat. Cuma tajuk kita pesan siap-siap dah. Ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Kalaulah kita berpegang, contoh ada orang nak kata, "Ustaz, apa pasal kita duk bergaduh sana bergaduh sini?" Dia punca dia satu je. Apabila manusia nak bergaduh di punca dia, saya tak mau balik pada sunnah. Hadis kata balik kepada sunnah. Tapi kita kata nanti salah. Kita kona dulu pergi sana kona. Jadi akhirnya yang ni ambil pendapat ni, yang ambil pendapat dia, katalah ada sana 21 pendapat, masing-masing ambil 21 pendapat. Sedangkan sunnah dah ada nombor 1 lah. Tapi kita tak mau balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan pada pemahaman, jom dalam bulan Rabiul Awal ni, berapa kita hari bulan? 7 hari bulan hari ni. 7 hari bulan. Kita mai pada Rabiul Awal kadang-kadang ada Anas, kita malu. Malu pasal apa? Kita sambut Maulidur Rasul ni bagian nak rak. Malu. Ada masa sikit lagi kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu contoh kita nak bagi tahu setiap tahun dalam taklim, dalam takwim kita tu kita akan sambut sama ada 12 hari bulan ke apa ke, ya, kita akan sambut. Dan dalam sambutan tu orang Melayu paling best sekali dia berarak pakai lawa-lawa pergi duduk kat masjid. Pergi duduk di masjid ni ramai-ramai 300-400 orang, start depa berarak kampung. Ya, masa berarak tu dia punya selawat tu menggegarkan jantung hati. Memang betul cantik. Bila berselawat tu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bergegar jantung. Bergegar satu kampung, tak puas hati. Kampung kita tak selesai, geram masuk kampung orang. Tu punya dahsyat semangat. Patah balik main masjid. Ni nak bagi faham ni. Patah balik main masjid. Kemudian makan lah. Makan memang besar lah kita bawa kenduri. Okey, makan. Kemudian dengar ceramah. Lepas tu adalah hadiah spanduk tercantik, hadiah pakaian tercantik, hadiah kumpulan tercantik. Tamat program 12.45. Masuk Zuhur 1:05 minit. Kan? 500 orang yang berarak kata, kami sayang Nabi, kami cinta padamu ya Rasulullah, kami rindu kamu ya Habiballah. 500 orang yang berarak tadi, mayang Zuhur 30 orang ya. Semayang Zuhur 30 orang. Nak kata, Ustaz, kita ni macam mana? Mohong ya kita. Kadang-kadang bila kita tak ambil pengajaran. Sebab tu bila takwim datang, kita sekadar sambut. Maka tapi sebenarnya kita gagal untuk kembali kepada petunjuk. Fa'alaikum bisunnati. Baliklah kepada sunnahku. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Semangat lagi ni Ustaz. InsyaAllah sebagai mukadimah. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan untuk topik kita pada pagi ini. Dan banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan dan kita akan raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan masih lagi kita membicarakan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, iaitu dengan tajuk sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita telah pun dengarkan tadi mukadimah ataupun pembukaan apakah yang disebutkan sebagai bid'ah dan sebagainya, dan apakah itu sunnah. Dan ini kita ada soalan daripada Jura Azlin Sufyan di Facebook. Untuk soalan pertama,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalan yang pertama, adakah bid'ah ini telah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, apakah kesan atau implikasi bid'ah ini kepada sesebuah negara Islam dan pemerintahannya, serta apakah tindakan yang perlu diambil segera? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di zaman baginda Nabi SAW, selagi Nabi itu belum wafat, maka belum syumul dan sempurnanya syariat. Jadi selama 23 tahun itu Al-Quran diturunkan dan Nabi SAW menyebut dalam penyebutannya, melakukan dalam perbuatannya dan membuat pengakuan dalam takrirnya yang dipanggil sebagai sunnah itu, maka di dalam waktu itu ada ke tidak berlaku pada waktu bid'ah? Pada waktu itu tidak disebut sebagai bid'ah. Sebab kita panggil syumulnya Islam itu belum lagi wafat Nabi dan belum sempurna. Belum sempurna lagi syariat. Sehinggalah bila Nabi wafat, barulah bila buat sesuatu tambahan dari sudut ibadah, barulah disebut sebagai bid'ah. Contohnya, kalaulah siapa-siapa yang buat sesuatu pada zaman Nabi, tapi Nabi tak buat dan Nabi nampak benda tu dan benda tu tak baik dalam agama, maka Nabi akan terus tegur. Itu takrir yang diajar oleh Nabi. So, zaman Nabi ada tak orang buat benda lain? Ada, tanpa pengetahuan. Bukan sengaja melakukan bid'ah, bukan. Tapi tanpa pengetahuan. Dan kemudian Nabi menegur supaya mereka kembali kepada petunjuk yang betul. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau zaman kita ni, bila mana Al-Quran dan As-Sunnah telah sempurna selama 23 tahun, Nabi telah wafat. Dan apabila kita lakukan sekarang, maka lakukanlah fa'alaikum bisunnati. Maksud baliklah kepada sunnah. Tapi kalau kita cuba buat sesuatu, maka yang ni yang dipanggil sebagai bid'ah. Yang ni yang dipanggil sebagai bid'ah. Benda yang dipanggil sebagai bid'ah tu apa? Benda baru yang tak ada zaman Nabi satu. Atau benda tu tak seiring dengan petunjuk dan sunnah Nabi SAW. Atau benda tu yang direka-reka oleh manusia, yang mana depan dia tu dah ada hadis yang menunjukkan setiap perilaku Nabi dan perbuatan dalam ibadah tu. Tapi kita nak tambah, itu yang dipanggil sebagai bid'ah. Maka kita tahu dah, bid'ah ni Nabi suruh jauh sungguh-sungguh. Especially dalam bab ibadah khususiyah. Ini memang kita kena jagalah. Baik. Dan soalan kedua berhubung dengan bagaimana kalau bid'ah berlaku dalam sebuah pemerintahan Islam. Saya katakan kalau betul-betul lah kerajaan itu adalah kerajaan pemerintahan Islam, maka insya-Allah tak akan berlaku bid'ah. Sebab bila nama saja kerajaan tu kerajaan Islam, maka dia sudah pasti akan balik kepada Kitab Allah wa sunnatin Nabi, yakni balik kepada Al-Quran dan balik kepada sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dalam sesebuah negara akan berlakunya bid'ah, maka nombor satu yang kita kecewa lah dan sedih apabila bid'ah bertambah. Orang dah suka mereka amalan sendiri, mereka tak mau balik kepada sunnah, maka sunnah Nabi tersembunyi. Bayangkan pada hari ini, contoh mudah sunnah Nabi, Da'i Anas, sunnah Nabi adalah azan 2 kali pada waktu subuh. Azan 2 kali. Ya, itu sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu azan yang pertama orang lain. Azan yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Azan yang kedua adalah Abu Mahzurah. 2 tukang azan yang berbeza. Lebih kurang setengah jam atau lebih kurang 20 minit macam tu sebelum azan yang kedua. Tapi bayangkan sampai hari ini masjid dan surau gagal untuk melakukan, walaupun sunnah tu nampak macam kecil dah. Jangan satu-satu sunnah jangan kata kecil. Kalau kita tak apa, kecil kot, itu setan lah tu. Syaitan sedang kata, hang tinggal ya, tak ada apa pun. Tak. Ya. Akhirnya kalau kita tinggal azan 2 kali pada waktu subuh tu, zaman lah, bagaimana pula zaman tahun 40-an besok? 20, 40, 20, 50, anak-anak cucu kita takkan kenal sunnah Nabi SAW. Maka pemerintahan, kalau dia nak jadi pemerintahan Islam betul, dia kena pegang fa'alaikum bisunnati. Nabi kata, baliklah kepada sunnahku. Bagaimana Nabi menjadi presiden sebuah negara?
Yang tu pemimpin kita kena ikut bagaimana cara Nabi memimpin, bagaimana Nabi berinteraksi dengan orang-orang bukan Islam. Yang tu pemimpin kita kena ikut, bagaimana Nabi mengadili bersandarkan Al-Quranul Karim, hukum hakam yang direct datang daripada Allah yang Maha Adil. Maka saya katakan bahawa kalaulah percanggahan bid'ah yang melampau dalam sebuah negara, maka negara akan rosak, negara akan rosak, dan amal kita ni dia syarat nak diterima amal. Saya teringat dari Anas kata-kata Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Azim, kata-kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang baru-baru ni dalam kitabnya As-Sunnah wal Bid'ah, kata-kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. 3 ulama besar ni mereka mengatakan bahawa syarat diterimanya amalan seseorang dia mesti ada 2. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Ta'ala dengan Allah. Yang kedua, benar mengikut sunnah Nabi SAW. Katakanlah dia ikhlas tapi tak ikut sunnah, maka amal dia tak diterima. Ataupun dia ikut sunnah tapi tak ikhlas, maka dua-dua tu tak diterima. Dia kena berjalan seiring dan sejalan antara keikhlasan dan kebenaran mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka bagi pemerintah, pesanan mudah sahaja untuk jadikan negara kita ini negara yang disayangi oleh Allah, maka balikkanlah seluruh pemerintahan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, bila kita sebut tentang sunnah, mungkin Ustaz boleh perincikan tentang kategori dan juga jenis-jenis pembahagian sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita akan raihkan selepas ini Ustaz. Mungkin Ustaz boleh perincikan kerana kita ada sahabat pemanggil di talian yang sudah menanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Amran Yusof. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Bid'ah, perkara yang Nabi tak buat kita buat. Yang sunnah tu dah tentulah kita buat pasal Nabi buat, tapi yang Nabi tak buat ni disebut sebagai bid'ah ni. Soalan saya Ustaz, kadang-kadang kita ni bertelagah, bergaduh kerana Nabi tak buat, kita buat. Tapi dia buat contoh saya beri ibadah, dia buat ibadah. Contohnya sembahyang sunat, tarawih itu. Ada yang kata 23, ada yang kata 8. Dan kadang-kadang bergaduh ada benda-benda gitu. Tapi saya nak tanya Ustaz, apakah kita yang Nabi tak buat benda yang elok, contohnya kata nak banyak ke nak sikit ke nak buat macam solat tarawih tadi tu, apakah yang Nabi tak buat tu kita buat yang baik, apakah dikira bid'ah juga ke macam mana ke? Contoh ada yang buat 8 tu orang tu dia tak berapa bagus tu, Nabi buat 23, dia kena buatlah 23. Jadi dia bergaduh antara itu. Jadi perkara tu baik Ustaz, dua-dua tu boleh, tapi dia bertelagah kerana dia kata satu tu yang kata Nabi tak buat macam tu, dia buat macam tu. Jadi apakah perkara baik yang Nabi lakukan, yang kita lakukan, tapi Nabi tak buat juga dikira bid'ah ke macam mana tu buat? Ustaz, itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergaduh, yang kata polemik yang tidak ada kesudahan, yang sonok orang main dam di kedai. Saja melawak gurau, mungkin sedikit pencerahan pada Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Omar Abdul Majid, dia cerita dia macam ni. Cerita dia adalah asas tu kita kena faham dulu sebelum kita kata ni betul dengan ni tak betul. Ada Imam Syafi'i meletakkan pengakuan bab yang menyatakan bid'ah itu apa? Imam Syafi'i kata bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, dan juga bertentangan dengan ijma' dan athar para sahabat. Itu yang dipanggil sebagai bid'atun dalalah, bid'ah yang tak elok dan bid'ah yang sesat. Dalam bab soalan Cik Omar Abdul Majid tadi adalah bab tentang ikhtilaf solat tarawih, sama ada 20 ataupun 8. Maka saya katakan bahawa sebenarnya kalau kita mengaji dalam bab solat tarawih ni, pada hakikatnya hadis riwayat Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita bahawa Nabi ni sama ada dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka Nabi SAW melakukan solat sunat, iaitu solat malam lah, termasuklah tarawih itu adalah 11 rakaat. Itu satu hadis. Yang kedua,
kita faham bahawa Nabi juga tidak pernah menetapkan bahawa solat tarawih itu ada sekian. Tapi dilakukan di zaman Saidina Umar Al-Khattab sebanyak 23 rakaat. Kalau ikut pandangan lain, kalau kita baca kitab 4 mazhab, kita akan dapati pandangan dia ada yang 39. Hang duk bergaduh 8 dengan 20, cuba hang buat 39 tengok. Kan macam tu. Maka hakikat dia adalah bila ada khilaf, dan khilaf tu khilaf yang muktabar. Kedua-duanya ada hadis yang menyokong, ada nas yang menyokong, maka mana-mana pun tak ada masalah. Siapa nak buat 8, proceed. Tapi kalau hang buat 8 tu hang baca bagi panjang sikit. Sebab Nabi kalau dia solat tahajud, kalau dia buat rakaat dia tu pendek, dia baca surah Al-Baqarah dengan surah An-Nisa. Kita cuba tengok kan ya. Jadi kemudian kalau hak buat yang buat 20 tu, tak apa hang nak baca pendek pun boleh, tapi hang jangan buat bagi laju sampai dia hilang ketertiban. Dah lah buat 8, baca 3 qul je. Lagi teruklah. Buat 20 pula tu sampai Tok Imam ni makmum tak jadi gitu asma makmum. Tok Imam baca Fatihah tu sampai ni satu nafas Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi kena dengan bambang. Amin ya, amin ya. Punya amin. Apa dai tengok tak dalam video tu kan? Dalam video 7 minit 20 rakaat. Waduh. Iya, takut sungguh-sungguh. Maka pertama Cik Omar dan kita semua kena tahu bahawa sunnah itu atau bid'ah itu adalah apabila kita buat bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Tak ada petunjuk Quran, tak ada petunjuk sunnah. Bersalahan juga dengan ijma' yang menafsirkan hadis-hadis tentang sunnah. Bersalahan dengan athar para sahabat. Para sahabat bila dia buat dah tentu ikut Nabi, terutama Khulafa' Ar-Rasyidin. Maka kita ikut je yang tu, dan yang bila kita tak ikut yang tu, kita tak ikut Quran, kita bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan ijma', bercanggah dengan asal para sahabat, itulah yang dipanggil sebagai bid'atun dalalah. Maka Cik Umar nak buat 8 pun boleh, Cik Umar nak buat 20 pun boleh. Kalau rajin tahun ni buat 39. 39. Amin. Allahu akbar. Saya lock yang 39 dulu insya-Allah. Okay, baik. Dan insya-Allah banyak lagi akan kita bicarakan. Fadil Ustaz, mudah-mudahan jelas dan juga terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Untuk pengajian hadis 40 Imam Nawawi, sunnah diikuti, bid'ah dijauhi, kita akan kembali berbicara selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan masih lagi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Yusof, dan kepada anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk yang menonton di FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadil Ustaz, kita membicarakan tadi beberapa hal tentang bid'ah, dan kini kita nak sentuh juga sedikit bagaimana perincian tentang kategori-kategori sunnah baginda Nabi SAW. Kerana ada orang faham yang sunnah ni pakai je ikut Nabi, tapi dari sudut pengamalan dan kehidupan tu bagaimana pula Ustaz kategorinya? Baik, kita tengok dari sudut pemahaman dulu nah. Sunnah ni kalau di sisi ahli hadis, di sisi ahli hadis disebut dalam kitab Qawaid At-Tahdis, dia menyebut bahawa sunnah
adalah setiap apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada perkataan, perbuatan atau persetujuan atau takrir. Sifat khuluqiyahnya Nabi, khalqiyahnya Nabi dan kehidupan baginda. Sama ada sebelum atau selepas Nabi diperutuskan menjadi Rasul. Ini bagi pandangan ahli hadis. Maksudnya, ahli hadis mengatakan bahawa sunnah itu setiap apa yang bila kita bercakap tu sandar dia pada Nabi. Oh, ni Nabi cakap. Oh, ni Nabi buat. Yang ni Nabi tak larang. Ini pengakuan Nabi. Maka dia adalah sunnah Nabi. Manakala dari sudut pandangan ahli usul, yakni fiqh, ya, mereka menyatakan bahawa sunnah adalah setiap apa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran, ya, melalui perkataan, yakni lisan, melalui perbuatan, ya, dan melalui takrir atau persetujuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, pada ketika Nabi menyuruh kita melakukan sesuatu. Contoh hadis tu, ya, telah menyebut bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda. Maka ketika Nabi menyuruh kita buat sesuatu, maka di situ dikatakan sunnah daripada lisan Nabi. Ya, contoh Nabi suruh kita jaga silaturahim. Ya, Nabi suruh balik kepada sunnah. Itu Nabi suruh. Ya, Nabi bercakap. Bagaimana Nabi membaca Al-Quran di dalam solat. Itu datang daripada lisan Nabi. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia. Maka itu lisan. Maka bagaimana Nabi menggunakan lidahnya. Macam itulah yang kita kena ikut. Dan itu sunnah. Satu lagi, bagaimana Nabi bergerak mengikut tubuh badannya. Apa yang Nabi buat? Contoh dalam bab solat. Kalau kita mengaji dalam Al-Quran, Al-Quran kata aqimus solat wa atu zakah. Solat dan zakat. Dia tak cerita zakat apa, solat kita rukuk macam mana, sujud macam mana, apa dia tak cerita. Tapi balik kepada sunnah Nabi. Oh, Nabi kata macam ni. Masa mula-mula angkat takbir sampai di paras bahu, atau takbir sampai di paras telinga, dan kemudian baca surah Al-Fatihah. Nabi menyampaikan satu dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan satu lagi adalah berlaku di zaman Nabi. Apabila Nabi tak buat, tapi para sahabat buat, dan ketika itu Nabi menyetujuinya. Contoh, salat sunat maghrib, sebelum maghrib, azan maghrib, Nabi masih berada di rumahnya. Rumah Nabi ni benteng dia itu sajalah dengan Masjid Nabawi. Maka bila Nabi duduk dalam rumah dia, azan maghrib, maka Nabi akan bergerak masuk dalam masjid. Sedang Nabi melihat para sahabat semua memilih tiang-tiang untuk jadikan sutra untuk solat sunat qabliyah maghrib. Solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Maka Nabi membiarkan mereka buat walaupun Nabi tak buat. Maksudnya Nabi menyetujui apa yang mereka buat. Yakni Nabi tidak melarang. Maka itu juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, untuk kita faham, para penonton kena faham, pertama apa yang Nabi cakap. Kalau Nabi cakap itu sunnah. Kalau kita tak ikut, punahlah kita. Kalau Nabi buat itu sunnah, ya, dan kalau Nabi mengaku itu sunnah. Dan dalam lisan atau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, juga takrir dan pengakuan Nabi ini, maka ada lagi lah sunnah dia dari sudut apa? Kita kadang-kadang pilih sunnah ni time nak menikah je. Kan? Oh, orang lelaki lah, orang lelaki kan dia akan sunnah Nabi. Semangat lah. Oh, baca Quran, hafal. Hak lain tak hafal, tapi ayat tu, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubang. Oi, hafal dia. Menikahlah kamu dengan mana-mana orang puan. Tu kan. Yang 2, 3 dan 4. Tapi hak satu dia tak sebut. Itu kan, ya. Jadi masalah dia adalah bila kita nak menikah baru kita pakai sunnah. Dan sunnah tu adalah sunnah yang tak beban. Sunnah tu tak beban. Tapi sunnah yang besar, dia makan. Kita cerita buat makan juga. Allah, majlis ni Maulidi Rasul kita pun makan banyak juga. Tu dia nasi Arab, 1 talam, cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut. Dahsyat, makan ni tak tahu dah. Sedangkan Nabi mengajak kepada kita, makanlah kamu beberapa suapan sekadar menagakkan tulang belakangmu. Makan ni cukup banyak. Sunnah Nabi, makan dalam talam. Kononnya makan dalam talam. Masjid tak pergi juga.
Kan. Jadi macam mana nak jaga? Baik. Sunnah yang paling besar, yang paling kita kena jaga adalah sunnah amalan wajib Nabi. Apa yang ada dalam rukun Islam dan rukun iman yang ada 5 campur 6 tu, yang tu kita kena menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dan tuntutan, terutama dari sudut akidah. Bagaimana kekuatan Nabi dari sudut akidah? Bagaimana Nabi mengajar kita? Dari sudut akidah, meyakini akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, maka di sana kita kena ikut. Yang kedua dari sudut ibadah, pun sama juga, dari sudut ibadah, dan yang ketiga dari sudut akhlak. Kombinasi yang ni, kalau kita boleh jaga sunnah akidah, sunnah ibadah dan sunnah akhlak, insya-Allah akan terjagalah diri kita daripada bid'atun dalalah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas, Kak Iyat sini. Dengar suara Kak Iyat, Da'i? Ya, silakan Kak Iyat, insya-Allah. Terima kasih, Da'i. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Iyat sekadar nak pencerahan daripada Ustaz lah tentang kita tahu yang selain pada hadis dan Al-Quran, kita juga guna ijma' dan qiyas, Ustaz. Jadi Kak Iyat nak tanya tentang apa beza ijma' ulama' dan jumhur ulama'. Dan lagi satu, kalau ada masa, Ustaz boleh tolong jelaskan tak sikit tentang solat wudu yang dilakukan bila yang di mana Nabi mendengar tapak kaki bila di syurga. Tapi Kak Iyat dengar seorang ustaz terkemuka mengatakan kita bukan ikut Nabi, kita ikut Bilal. Jadi Kak Iyat nak minta ustaz jelaskan tentang tu sikit, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada Kak Iyat tentang solat sunat wudu dan juga tentang yang disebut sebagai jumhur dan ijma'. Jumhur dan ijma' adalah dalam kalimah yang sama. Yakni apabila lebih kurang 75% daripada ulama-ulama berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis, mereka mengeluarkan pendapat dan fatwa. Pendapat dan fatwa itu, kenapa dikeluarkan pendapat itu, ijtihad ke dan sebagainya, kenapa? Disebabkan bila jumpa satu-satu hadis atau satu-satu Al-Quran, hadis dan Al-Quran itu tak clear dari sudut penafsiran. Maksud penafsiran adalah ada orang baca dia menafsir macam ni, ada orang baca dia tafsir macam ni. Selagi penafsiran itu penafsiran yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ijma' ni maksudnya ramai ulama, jumhur ulama. Jumhur ulama kata sekian, maka yang mana kita nak ikut? Jumhur lah. Jangan pakai yang satu-satu dua ni. Kita kena pakai yang jumhur. Maka itu apa maksud jumhur? Jumhur adalah apabila persidangan ulama mengeluarkan fatwa berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu iaitu ijma' dia ramailah. Baik. Kemudian dalam solat sunat wudu. Solat sunat wudu, kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa satu cerita bagaimana Bilal bin Rabah melakukan 2 rakaat solat sunat pada setiap kali dia ambil wudu. Dan Nabi ini Allah buka hijab dan mimpi atau nampak atau dengar 2 tapak kaki Bilal duk berjalan dalam taman syurga Allah, dalam syurga Allah. Sedangkan Bilal duk tidur rumah dia, Nabi tidur rumah Nabi, tapi Nabi dibuka pendengaran, dapat dengar. Bilal tu tak mati lagi masa tu. Esoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Bilal, apa yang kamu buat dengan amalanmu sehingga begini. Maka kata Bilal bin Rabah, aku ni jenis orang yang suka kita panggil perbaharui wudu. Dia kalau batal, maksudnya bukan tahan, nak kentut tak mau, nak kencing tak mau, tu pelik lah tu kan. Dia tahan, bukan tahan, tapi bila setiap kali batal wudu, maka dia segera berwudu dan kemudian lepas tu buat solat sunat wudu 2 rakaat. Maka ada orang kata, itu Bilal buat, kita tak ikut sunnah. Salah. Cuba cek hadis Nabi betul-betul. Hadis sebelum tu dah ada cerita dah. Nabi pesan solat sunat wudu tu ada. Cuba cek betul-betul. Ya, kita sebenarnya tak ikut Bilal, kita ikut hadis Nabi SAW. Ada hadis sebelum Nabi cerita tentang Bilal didengari tapaknya itu dalam syurga. Sebelum tu ada hadis. Selepas wudu Nabi suruh kita solat sunat 2 rakaat daripada hadis yang sahih. Atau satu lagi pula, bila Bilal dah buat zaman ketika Nabi hidup, maka ada tak orang yang nak tegur dia? Ada.
maka Nabi yang tegur dia. Maka itu boleh kita letakkan daripada hukum kita panggil sebagai takririyah atau pengakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan, akan kita raikan soalan daripada sahabat kita berkaitan dengan sunnah diikuti, bid'ah dijauhi untuk pengajian hadis kita. Terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ayuh para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di bulan yang digelar sebagai Syahrul Anwar. Mari sama-sama kita terus memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi para penonton bersama dengan Fadil Ustaz Samra Yusof untuk pengajian hadis 40 Imam Nawawi, sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Laila di La Rosa, nama macam Spanyol ni. Di Facebook kita ada soalan daripada Laila bertanya, adakah sunnah itu sendiri lawan kepada bid'ah? Apakah bid'ah itu membawa kepada kerosakan dan sesiapa yang mereka-rekanya akan mendapat dosa yang besar? Mohon perkongsian. Jazakallah khair. Baik, Laila di La Rosa, orang Kota Belud. Tu. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak bagi tahu macam ni. Pertama dulu kita nak kena faham bid'ah itu. Dia nombor satu sekali, kalau kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca penerangan para ulama-ulama besar, dan mereka mengatakan bahawa bid'ah itu adalah suatu yang mereka-reka dan mencipta benda baru. Maksudnya dia rasa macam hadis tak apa comel, dia cipta benda baru. Atau Laila dia rasa kena faham juga bahawa bid'ah itu kata ulama, dia mendatangkan benda baru dan mengada-ngadakan benda yang tak ada. Atau juga dia mengubah suai yang sedia ada, menukar ganti. Dia kata hadis Nabi ni tak berapa lawa, dia bagi perhiasan supaya lawa, tambah sikit lagi. Ataupun dia menyembunyikan dan menyorokkan sunnah, kemudian dia ganti benda yang baru. Maka rosak ke tidak? Rosaklah. Katakanlah saya ikut pendapat saya macam mana nak solat, dan Da'i Anas mengikut pendapat dia. Kita mengaji tempat lain-lain kan ya. So saya ikut pendapat saya kata kena solat sekian. Dan Anas kata saya pun ikut pendapat saya. 3,000 orang duk bercakap, 3,000 orang pendapat masing-masing, akhirnya sunnah Nabi terabai. Tak ikut. Jadi tak? Jadi cacar marba, rojak pasembuh, ABC semua habis. Dia akan jadi kelang kabut semua. Ya, dia akan jadi kelang kabut semua. Maka adakah tidak ancaman? Ada. Saya nak baca satu hadis saja riwayat Imam Bukhari. Nabi kata dalam hadis itu bahawa siapa-siapa yang menyampaikan hadis palsu, ya, siapa-siapa yang menyampaikan atau berdusta, ya, berdusta atas nama aku, dia tak sama seperti berdusta atas nama orang lain, sedang dia mengetahui, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah untuk dia tu ditempatkan di dalam api neraka jahanam, atau bersiaplah untuk dia itu duduk pada tempatnya di dalam neraka. Ambil siap-siap tempat tu, tiket dah ada siap dah. Ya, itu ini kita dalam hadis menyebut, ya, siapa-siapa yang menyampaikan hadis palsu, siapa-siapa yang menyampaikan benda-benda yang tidak menuruti sunnah, sedang dia mengetahui itu bukan sunnah, tapi dia pi juga bagi tahu. Ancaman dia apa? Nabi kata maq'adahu minan nar, maka siaplah tempat duduk dia dalam api neraka. Maka kita, kalau Laila dia rasa tanya dosa dia besar tak? Dosa dia besar.
Salah satu daripada dosa besar adalah apabila menyanggahi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan bila sebut juga tentang perkara sunnah, perkara bid'ah ni Ustaz. Nah, kadang-kadang ada sesuatu hal yang apabila kita buat dan perkara itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita beranggapan bahawa ini adalah dia punya fadilat ganjarannya itu terkadang dilihat seperti orang kata apa lebih pula daripada apa yang diajarkan ataupun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari sudut keutamaan itu dia berbalik kepada yang asal juga. Bagaimana pencerahan Ustaz? Baik, hakikatnya kalau kita belajar ilmu hadis, salah satu asbab, salah satu tanda kita nak tahu hadis tu palsu, buat amalan kecil, dia punya pahala dia tu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, pahala dia besar. Dan kita kena cek kedudukan hadis tu. Saya pasti hadis tu dhaifun jiddan ataupun maudhu' atau palsu. Jadi bila mana kita bertemu dengan apa-apa saja amalan, contohnya saya bertemu dengan seorang makcik yang pernah mengadu pada saya. Dia kata, Ustaz, kami solat sunat zawal. Zawal ni matahari tegak atas kepala. Sedangkan waktu zawal atau waktu matahari tegak di atas kepala termasuk 3 waktu yang dilarang kita solat sunat. Yakni selepas subuh sebelum terbit matahari, matahari tengah hari rembang sebelum masuk zuhur dan selepas asar sebelum maghrib. Maka tak boleh buat. Tapi ada orang yang melakukannya, ya, ada orang yang melakukannya. Dan dia kata, saya solat Ustaz, usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Saya kata itu terang-terang bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat. Kenapa? Sebab amal ibadah harus datang daripada syariat. Kita tak boleh reka buat ibadah baru, tak boleh. Kerana Islam, Allah, Al-Quran dan Nabi ini sempurna, cukup sempurna. Tapi masalah kita ni, kita suka tambah-tambah. Kita buat saja apa yang sepatutnya. Jangan melakukan tokok tambah, terutamalah dari sudut hal ibadah khususiyah, sama ada dia kefarduan maupun benda-benda yang sunat. So bila mana kita jumpa dengan doa terutamanya, sempat kita sembang tentang doa atau tentang selawat, mana kita nak ikut? Dah tentu fa'alaikum bisunnati. Contohnya ada orang tanya, ya Nabi Allah, macam mana cara kami memujimu? Nabi kata, hendaklah kamu menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hak tu kena pilih. Tapi kita tak. Kita pilih hak lain. Ada dipanggil selawat tafrijiyah, ada dipanggil selawat nahriyah, ada dipanggil salawatus syifa, ada dipanggil selawat fatih. Yang ni tak ada rujukan dan tak ada nas daripada hadis yang menunjukkan Nabi suruh kita beramal sedemikian. Begitu juga dalam bab doa. Kita disuruh berdoa. Doa mana hak paling baik? Yang warid dari Nabi SAW. Ya, yang warid. Dan Nabi ni dia doa 2 benda yang paling banyak sekali. Paling banyak dalam hidup dia. 2 kali. Ya, dua doa. Hak kadang-kadang kita nampak macam doa tu kecil ya. Apa dia? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ataupun satu lagi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 doa ni kalau kita baca dalam pelbagai riwayat menceritakan inilah doa yang paling banyak yang Nabi baca. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayana dan Ustaz Amran, saya Ismail dari Sungai Buloh. Yeah. Okey, pagi ini saya tanya Ustaz, apakah sunnah Rasulullah SAW yang baginda tidak pernah tinggalkan walaupun sehari dalam hidupnya? Itu soalan saya pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Encik Ismail Maisa di Sungai Buloh. Sunnah yang tak ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah baginda wafat.
Kita bagi contohlah kalau nak cerita tu banyak dalam kitab. Tapi yang pertama sekali, sunnah ni kena faham dulu. Ada sunnah wajib, ada sunnah yang sunat. Okey. Kalau sunnah yang sunat ni Nabi pernah tinggal? Dah tentu pernah. Kalau katalah kita cerita tentang solat, dah tentu sunnah bagaimana Nabi melakukan solat sunat, solat 5 rakaat itu, 5 kali fardu tu, yang tu confirm Nabi tak tinggal lah. Tapi yang Nabi ada buat dan ada tinggal ni bila? Ada sunnah yang benda tu dihukumkan sebagai sunat. Bukan sunnah yang fardu. Okey, itu kena faham. Baik. Adakah tidak sunnah sunat? Sunnah fardu dah tentu Nabi tak tinggal lah. Adakah sunnah sunat yang Nabi tak pernah tinggal? Baik. Kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW. Hadis tu, ketika Nabi dan rombongan nak balik ke Madinah, hampir sampai di Madinah, Nabi melihat sahabat semua keletihan. Tahap keletihan yang sangat-sangat. Maka Nabi kata, kita berhenti dan kita tidur. Sahabat ni dengar kata Nabi kata rehat saja, depa berhenti boom, lena ni sehinggalah keluar daripada waktu subuh. Nabi terjaga ya, satu. Dan kemudian Nabi kejut lagi Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Di keluar waktu dah tu, maka laungan azan dilakukan. Lepas azan, Nabi masih lagi melakukan 2 rakaat solat sunat subuh. Sedangkan habis waktu dah, di keluar waktu subuh. Ya, maka selesai semua solat fardu subuh tu, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dalam keadaan macam ni pun masihkah kita buat 2 rakaat solat sunat?" Nabi kata, "Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hak ni Nabi tak tinggal. Jadi kita lah ni takut tak buat. Yang tu pelik kan? Kita tu takut tak buat. Maka kita ni solat sunat subuh ni, tuan-tuan perempuan, terutama tuan Ismail daripada Sungai Buloh tadi. Solat sunat sebelum subuh atau solat sunat subuh ni, pahala dia adalah dunia dan seisinya. Allah nak bagi kita kekayaan. Maka jangan kita tinggal. Kalaulah kita pipi tu, Tok Imam dah angkat takbir dah, maka kita tu selepas solat tu boleh qada solat sunat qabliyah. Bagi orang perempuan yang tiba-tiba opportunity hari cuti, dia tak kerja, kan, dia tak kerja, dia tak bertugas ya untuk buat apa-apa, hari Ahad opportunity 6.45. 6.45. Ada masa lebih kurang lagi 18 minit lebih kurang macam tu. Maka apa dia perlu buat? Dia perlu solat sunat subuh dulu dan kemudian solat fardu. Solat fardu subuh. Maksudnya apa? Maksudnya jangan ditinggalkan. Kerana itu Nabi tak tinggal. Dan salah satu lagi amalan yang Nabi tak tinggal adalah solat sunat witir. Yang memang Nabi ni bila bermukim atau bermustatin atau kemudiannya bermusafir, maka dua-dua solat ini Nabi tak tinggal. Tapi solat qabliyah ba'diyah Nabi tinggal. Pasal apa? Sebab musafir, kita yang fardu pun kita potong jadi pendek, kita himpun pula setempat. Jadi solat sunat kalau buat juga, kira hai cerdik lah tu. Subuh pun kalau boleh nak satu je. Buat satu kan? Tak payah 2 kan. Itu hakikatnya. Maka ada ke tidak yang Nabi tak tinggal? Saya fokus yang 2 tu dulu. Solat witir dan solat sunat subuh. Apa yang kita perlu pelajari? Jangan kita pula Nabi tak pernah tinggal, kita tak pernah buat. Maka rugilah kita. Wallahu a'lam. Tabarakallah. Begitu juga Ustaz dengan solat tasbih. Ustaz tu pun perlu kepada istiqamah juga Ustaz. Kalau tak mampu buat setiap malam, buatlah setiap sejam sekali. Saya gurau Ustaz. Ada tutur sangat Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan, dan banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini, kerana kita akan tamat di TV3 siaran dan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV 9 kami bawakan istimewa kepada anda. Tajuk yang cukup menarik iaitu pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Dan Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton kita yang terus setia kekal menonton kita sehinggalah ke TV 9 pada detik dan ketika ini. Dan kita masih lagi Ustaz ingin raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Hana Wancik. Baik, ada dua soalan di situ. Yang pertama, adakah menghidupkan amalan sunnah, menjaga kebersihan diri itu tanda mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contohnya amalan bersugi dan berwangi-wangian. Dan yang kedua soalannya, adakah dikira melakukan bid'ah apabila kita mengambil berkat di tempat yang tertentu dari makam orang yang baik-baik dan berpengaruh dan barang-barang peninggalan pusaka untuk pemujaan? Adakah boleh merosakkan amalan dan tergelincir akidah seseorang? Dua soalan daripada Hana Wancik bertanya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, cerita tentang sunnah kebersihan dah tentulah. Dalam Al-Quran pun banyak sebut, ya, dalam hadis pun banyak sebut bahawa Nabi SAW ajar kita gitu kok. Nabi SAW bila dia bangun ni, bila dia jaga-jaga je, maka dia akan gosok muka dia supaya nampak fresh. Kemudian Nabi mengajar kepada kita basuh tangan sampai pergelangan tangan, istinsyak air ke dalam hidung, itu kebersihan. Kemudian ambil wuduk dan total punya kebersihan. Maka Nabi SAW mengajar kita untuk bersih. Adakah terutama dalam bab bersugi, ada ke tidak? Ya. Sehinggalah Nabi mengingatkan kita, kalaulah bersugi itu tidak membebankan umatku, aku akan wajibkan dia. Tapi ya, bersugilah beban kat kita. Sebab lah ni malas pakai bateri. Allah Akbar. Hulu gitu aja. Allah Akbar. Itu tak termasuk potong kaki, ngulur kat orang tolong potong. Tu kan, manicure, pedicure tu kan. Yang tolong korek telinga pada Ustaz. Itulah. Dekat India. Allah Rabbi. Dia jadi macam-macam. So, betul, dalam hal penjagaan ni, kita kena jaga juga. Kita nak pergi masjid contohnya. Nabi suruh pakai pakaian yang cantik, bersih, kemas. Ini pergi masjid dengan jubah tak bergosok, berkedut. Bukan kita 1000, beribu-ribu kedut je. Kemudian Nabi kata, siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, jangan hampiri tempat solat kami. Ini semua kaitan dengan kebersihan. Maka kita katakan, ya, siapa yang menjaga kebersihan itu dia sedang menepati dan meneladani sunnah Nabi SAW. Baik, yang kedua, adakah bid'ah apabila kita pergi mengambil keberkatan pada satu-satu tempat, ada satu-satu barang dan sebagainya? Saya bukan hanya mengatakan ianya bid'ah, malah dia takut jatuh kepada kesyirikan. Ya, takut sungguh-sungguh jatuh pada syirik. Terutama yang disebut tadi itu, apabila kita ada dekat rumah, contohlah iron lama. Ya, iron lama yang pakai arang kat dalam tu. Ya, iron besi yang berat tu kan. Contohnya ada orang duk jampi nang buti nang buti kui tu. Ya, jampi itu dan percaya bahawa ini akan gini. Itu bukan sekadar bid'ah, malah itu boleh jatuh kepada kesyirikan. Ini sangat-sangat bahaya. Dalam hal-hal reka cipta ni kita kena jaga. Saya selalu tegur. Saya baru balik ceramah daripada Kuala Kangsar. Saya sebut juga bahawa kadang-kadang ini terjadi pada kita kelompok orang Melayu. Termasuklah Jawa dengan Banjar. Termasuk asal nama Melayu je. Masa kadang-kadang kita bersalin dapat uri, baby dengan uri. Uri tu kalau ia nak dibasuh, basuh je lah. Tapi kenapa basuh pakai limau, garam, asam jawa, asam keping? Ni nak basuh uri ke nak menomik?
Oh, contoh kan, nak menomeh ke apa gitu, ini sungguh kadang-kadang blender. Ya, kalaupun masih ada kepercayaan tanam muri, bubuh pensel stabilo, contohnya kan, meyakini bahawa dia boleh pandai menulis begitu begini. Ini sebenarnya harus difahami. Dia bukan sekadar bid'ah penciptaan baru, menyalahi sunnah, malah dia tu boleh jatuh kepada kesyirikan. Nak bagi hilang bau kot Ustaz mungkin. Tak apa kan nak bagi hilang bau sekalipun. Masalahnya dia ada kepercayaan. Dia ada kepercayaan. Kalau kita betul-betul basuh, nak bersih supaya dia tu tak digigit binatang, tak hanyap, itu tak ada masalah. Tapi masalahnya adalah apabila ada kepercayaan tertentu. Macam bubuh pensel tu supaya anak kita pandai menulis. Itu yang jadi bahayanya. Lepas tu kita perlu pula letak api di atas masa lepas tanam muri tu selama 7 hari 7 malam, ya, supaya anak tak kembung perut. Kan, ya, ini semua adalah satu benda yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situ, kenapa kita tak kembali kepada sunnah? Kembali kepada sunnah Nabi. Bila dapat anak, kita buat akikah, bubuh nama dia dengan baik, tahnik dia. Tahnik pun satu perkara dak Anas. Tahnik ni, orang beriman, orang soleh, ambil buah kurma, gigit, ambil keluar balik, letak di jari, kemudian bubuh dekat lelangit budak tu. Ni kita ni pusing budak tu, dia buat gincu, sapu penuh. Orang Kedah kata belemuh budak tu. Belemuh. Lama tak dengar perkataan. Lama tak dengar kan. Dah sungguh. Budak tu satu pusingan masa kita duduk selawat tu kan, tu potong jambut. Nabi kata cukup rambut budak tu semua, lelaki dan perempuan. Anak saya Ustaz. Kan, ya, rambut dia masa keluar tu lebat lah, macam mi dia punya tu, segan lah nak buang lah. Dah Nabi kata tak boleh, rambut yang ada dalam perut bawa keluar itu bawa penyakit, kena cukur. Ini kita potong jambui ya. Ini benda-benda yang seharusnya diperbetulkan. Dan saya kata bukan sekadar bid'ah dalam hal-hal bila kita pergi kubur, kita yakin kubur tu akan memberi kita kebaikan atau menghilangkan kita kemudaratan, atau pergi kubur sebab kita nak menikah, tak ada apa lagi ni, tak ada lagi calon, pergi kubur sebab orang tu dulu menikah sampai 4 orang, so kita ambil. Haram hukumnya. Ini sangat-sangat perlu dielakkan. Sebab tu poin dia paling mudah. Bila kita balik kepada ni, ikuti sunnah kita selamat, jauhi bid'ah kita selamat. Tapi kalau kita jauhi sunnah, maka kita akan rosak. Dan bila kita dekati bid'ah, dekati bid'ah, maka kita juga akan rosak. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan masih lagi Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh cerita sikit tentang kelebihan sunnah. Tadi Ustaz dah sebut tentang perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan daripada sunnah, dan mungkin ada tambahan dari sudut kesan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Baik, kalimah mudah yang Allah cerita dalam Quran. Allah cerita dalam Quran dalam surah Ali Imran pada surah ketiga pada ayat 31. Allah nak bagi tahu kepada kita suruh ikut Nabi dan apa hadiah yang kita dapat kat sana. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah. Siapa-siapa di antara kita umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku dia sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yakni ikut Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut aku akan dapat kasih dan sayang daripada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut aku akan dapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Jadi inilah kelebihan besar yang Allah cuba tawarkan kepada kita, hamba dia ni yang ketegang sikit ni. Yang ketegang sikit, yang degil, lepas tu kadang-kadang sombong sikit. Dia sombong, dia takabur, dia tak mau ikut sunnah. Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu dekat mereka, siapa-siapa yang mengaku sayang kepada aku, yakni Allah, maka ikut kamu. Jadi
apa yang kita boleh faham? Dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31, Allah mengatakan siapa yang ikut Nabi itu dia tanda dia sayang pada Allah Ta'ala. Dia akan dapat kasih sayang Allah. Ya, siapa yang ikut Nabi itu fattabi'uni yuhibbukumullah, akan dapat kasih sayang Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, orang yang ikut Nabi juga akan dapat keampunan. Maka kalau kita tak mau, kira susahlah nak cakap. Ikut Nabi dapat keampunan, ikut Nabi dapat kasih sayang Allah. Ikut Nabi, itulah pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan alhamdulillah banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk kita hadis 40 Imam Nawawi, sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Fadhil Ustaz Amran Yusof untuk kita sama-sama terus mendiskusikan pengajian hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, iaitu sunnah diikuti, bid'ah dijauhi. Fadhil Ustaz, kita ingin raikan soalan di minit-minit akhir ini. Kita ada Mak Etun di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW melarang keras bid'ah, dan bid'ah yang boleh membawa kepada kesesatan balasannya adalah neraka. Soalannya Ustaz, bagaimana pula zaman sekarang ramai orang dengan mudah menuduh seseorang itu sebagai bid'ah? Apa pula hukum menuduh seseorang itu ahlul bid'ah? Biar tahu jangan keliru Ustaz. Okey, baik. Yang pertama, kita punya kerja bukan tuduh orang. Yang tu perbetulkan dulu. Ya. Jangan kerja kita tuntut ilmu untuk tuduh orang. Dia akan jadi dosa, dan dia ilmu tu jadi mudarat, bukan manfaat. Putus silaturahim Ustaz. Dia putus silaturahim. Kaedah dia adalah seandainya ada orang berbuat bid'ah, maka kita tu pergi dengan empat mata, dua dengan dua, bagi tahu kepada dia dengan cara yang berhemah. Bagaimana kata? Kalau kita nak kata itu bid'ah, nombor satu, kita kena ada nas dan dalil. Cukup. Okey, baik. Kalau nak kata ada, ini bid'ah. Bid'ah ni dalalah, bid'ah yang sesat. Ya, tapi mestilah disertai dengan nas dan dalil. Jangan pandai kata macam tu saja. Jangan pandai-pandai kata dan dia akan merenggangkan silaturahim dan malah boleh memutuskan. Yang kedua, apabila kita menunjukkan jalan pada dia bid'ah, maka kita kena gantikan dia. Ini sunnah. Jangan kata ni tak boleh, ni tak boleh, ini tak boleh, ni tak boleh. Hang tak ganti kepada dia petunjuk supaya dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya pula, saya suka tidak kurang penyebutan tentang bid'ah. Saya suka kata, jom kita balik pada sunnah. Jom, sebab kita orang Melayu bila sebut bid'ah ni dia sensitif sikit. Sensitif kan, ya, dia memang sangat sensitif. So bila kita kata jom balik pada sunnah, selamatlah kita daripada bid'ah. Okey. Cuma Mak Etun ni dia tanya apa hukum orang tuduh ni. Tuduh orang ni dosa. Bid'ah ke, tuduh orang apa curi muktan ke, apa ke, asal tuduh saja tanpa hak, tanpa bukti, tanpa dalil dan dengan cara yang tidak mengikuti sunnah. Dia duk nampak dia macam ikut sunnah, tapi dia tuduh orang tu dengan cara maki hamun, rupanya dia sendiri pun langgar sunnah. Ya? Jadi hati-hati. Saya suka mengatakan bahawa berdosalah pada orang yang menuduh orang sekian-sekian-sekian. Cuma bila kita melihat kepada bila ada orang tegur kita, ini bid'ah ni, ini bid'ah, kita sebagai orang yang selalu berprasangka baik, husnuzan, kita kata, aku kaji dululah. Kaji dulu. Rupa-rupanya betul lah. Itu kaedah dia. So dua-dua pihak main peranan. Pihak yang ingin menegur, cara sunnah Nabi tegur. Tegurnya adalah jangan sampai putus silaturahim. Tegurnya jangan sampai menghina orang.
tegurnya sampai jangan sampai kita rasa ujub dan bangga diri, kita seorang betul, orang lain semua salah. Dan kita yang ditegur seharusnya mengambil jalan positif. Uish, rupanya salah. Contoh kita Allah, saya selalu sebut 10 hari bulan, hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Nabi suruh puasa 1 hari, kita tak mau puasa. Yang heran pula tu kacau bubuk rajin. Itu pun satu juga. Untuk berbuka tak apa. Untuk buka tak apalah. Tapi nak cerita tentang yang sunnah tu, kita kempen jom buat apa, bukan buat bubur. Mana buat bubur apa, kita kencing manis pun naik lebih 21. Keluarkan gula. Tu kan. Jadi kita ni jom puasa sunat 10 Muharram. Apabila kita sibuk-sibuk duk buat puasa, lama-lama kita akan tinggallah benda-benda yang sia-sia. Tapi bila kita sibuk duk buat benda yang sia-sia, akhirnya kita kehilangan waktu untuk melalui atau melakukan serta meneladani sunnah Nabi SAW. So kesimpulan dia, jangan tuduh orang lah. Cerita dia, jangan tuduh orang. Kalau rasa betul kita ada hak nak bagi, pergi tegur dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Cara, uslub, metod yang perlu digunakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, Fadil Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita juga. Yang berikutnya, Ana Karnina bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah maksud bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara bid'ah moden yang banyak menyimpang dan merebak dengan meniru budaya orang kafir? Mohon penjelasan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ni moden di dunia tanpa sepadan hari ini Ustaz. Dia hakikat yang kita kena perlu faham, bid'ah itu khusus bagi ibadah. Hal duniawi Nabi kata hampa lebih tahu. Tapi kalau bab ibadah, dari bab apa-apa yang khusus lah, terutama kita cerita benda solat lah. Kalau Nabi solat macam tu, maka macam tu lah, hang tak boleh tokok tambah lagi. Kalau Nabi solat subuh 2 rakaat, hang nak taqarrub lagi, hang tambah lagi 1 jadi 3 rakaat, tak boleh. Kalau terlupa tu cerita lain. Terlupa tu cerita lain kan. Ataupun bila Nabi buat 2 rakaat subuh, hang kata nak pergi cepat pergi mesyuarat, hang buat 1 rakaat pun tak boleh. Memang tak boleh. Dan sama ada menokok tambah atau mengurangkan sunnah, maka itu bid'ah nama dia. Tapi khususnya adalah dari sudut ibadah. Tapi kalau sudut duniawi, Nabi dulu dia kata Nabi naik kuda, habis kita pasal naik kereta. Kenalah faham dulu sebelum cakap. Sunnah itu bukan hal duniawi. Kalau hal duniawi, kita boleh buat apa saja, tak ada lah masalah. Okey, apabila zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bila berlakunya banyak peperangan juga zaman Saidina Umar, kematian demi kematian berlaku juga, maka banyak hufaz Quran mati. Maka Saidina Abu Bakar dia rangka untuk penulisan Al-Quran. Maka itu ni untuk menambah baik kemanfaatan. Jadi cerita dia adalah, kalau kita nak faham dalam hal kita katakan bahawa bid'ah ini adalah sesuatu yang bila puasa, contoh puasa tu disunahkan hari Isnin dengan hari Khamis. Tapi hang tiba-tiba kata, "Dak, aku nak puasa hari Sabtu dengan hari Ahad." Memang itu bid'ah lah. Itu bid'ah lah. Hang berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi baca Fatihah pada setiap rakaat. Hang kata baca surah pada rakaat pertama, rakaat kedua. Hang kata saya nak baca 1 2 3 4 semua surah sekali. Itu berlawanan. Ini manusia. Ya, cerita dia paling mudah, apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi tak buat kita tak payah buat. Maka kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Kalau tak salah, itu pernah para sahabat makan dhab Ustaz, tapi Nabi tak makan. Jadi maknanya diam baginda Nabi SAW itu juga ada satu sunnah takrir Ustaz. Jadi kalau kena cerita makanan yang tak makan sekarang ni banyaklah Ustaz. Yang pelik-pelik Ustaz. Yang pelik. Kalau Ustaz Amran tak makan, saya pun tak makan lah. Allah. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Razali Ismail bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah dengan ada sesetengah orang ataupun golongan yang hanya mengikut sunnah tetapi dalam ibadahnya hancur? Dia guna perkataan hancur. Baik. Dan yang kedua, adakah ibadah dan sunnah ini perlu selari
dengan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon perkongsian ilmu dan daripada ustaz, terima kasih. Kadang-kadang kita buat yang nombor 2 tu, kita menyalahi pula dengan adat ataupun dengan kebiasaan orang sehingga orang tengok pelik dan sebagainya. Mungkin ada sudut pandang di situ, ustaz. Baik, yang pertama, bagaimana pula orang yang ikut sunnah tapi ibadah dia hancur? Kalau dia ikut sunnah, confirm ibadah dia elok. Dia takkan hancur punya. Yang ibadah dia hancur, ibadah yang jadi golongan al-masakin, golongan mufri dekat akhirat, adalah orang yang dalam ibadah dia buat bid'ah. Dia buat tokok tambah ikut suka hati dia. Dia sengaja tidak mau mengikuti sunnah. Jadi tak ada perkataan kata, oh dia ni ikut sunnah, tapi dia ibadah dia hancur. Itulah sunnah-sunnah sampingan. Oi, pakai serban tu dia punya besar, pakai jubah sampai 3-4 helai, tapi akhlaknya buruk. Kan, syiriknya masih ada. Pergi apa isu ibadah yang dikatakan hancur tu. Jadi kalaulah betul kalimah dia mengikuti sunnah, maka ibadah dia takkan hancur. Sebab orang yang mengikuti sunnah ini, dia tahu hala tuju dia hanya mengikuti Nabi dan juga berpandukan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Yang lagi satu disebut sebagai nak selari dalam kehidupan. Maksud selari dalam kehidupan, kita kena faham faham macam mana? Kita seharusnya hidup selari dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kita kena modify Al-Quran dan As-Sunnah selari dengan kemahuan kita. Itu silap. Bila kita kata, oh, tak berapa ni, tak boleh kena ni, nanti orang nampak tak elok. Lah dia macam ni. Ustaz, saya nampak orang tu solat lain macam yang nampak pelik sikit, Ustaz. Sesat apa? Kita itu ya kita nak tahu sesat. Kita kata tak, sebenarnya tak. Kita bila kita nampak orang tu pelik, itu tanda kita tak erti. Sedangkan perbincangan, terutama kalau kita baca dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, perbincangan tentang bab amal ibadah ni, Allah cukup banyak hadis-hadis yang dibawa, perbincangan para ulama 4 mazhab, cukup besar. Maka saya katakan bahawa untuk kehidupan kita, kalau kita nak selamat, kita baca hadis Nabi, taraktu fikum amraini, telah kutinggalkan kepada kalian 2 perintah. Bukan 2 benda biasa, 2 perintah. Dan lan tadillu, ya, kamu tidak akan rosak, tidak akan binasa selagi kamu berpegang kepada keduanya, yakni kitab Allah wa sunnatin Nabi, ya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan tak mungkin orang yang mengikuti sunnah Nabi hancur ibadahnya. Tak mungkin kehidupan seseorang yang melakukan sunnah dalam kehidupan akan hancur kehidupan dunianya. Maka kesimpulan saya dari jawapan ini adalah balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita hidup bersandarkan Quran dan kemahuan Sunnah. Bukan kita modify dan pusing Quran dan Sunnah mengikut hawa nafsu agar dunia kita ini dapat berjalan seperti mana kita nak. Yang tu bukan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada pagi ini untuk topik pengajian hadis 40 kita. Dan banyak yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Samran, dan mungkin sebagai 3 pelan tindakan ataupun kesimpulan akhir untuk topik kita pada pagi ini, Fadil Ustaz. Baik, kalimah mudah saya kata bahawa kita selalu mengaku kita sayang Nabi, sayang Nabi, sayang Nabi. Ulama kata ada 3 benda kalau kita sayang Nabi. Ada 3. Dan yang minta 3. Saya pun prepare 3 juga. Lebih pun boleh, Ustaz. Yang pertama sekali, siapa sayang dekat Nabi, siapa sayang kat siapa-siapa pun, mulut dia akan sebut nama dia. Sayang Allah, sebut nama Allah. Sayang Nabi, sebut nama Nabi. Sayang isteri, sebut nama isteri. Jangan sebut nama isteri orang lain. Tak boleh. Tu kena faham. Yang kedua, sayang Nabi atau sayang Allah atau sayang isteri buat apa? Duduk bersamanya. Kalau sayang Allah, duduk bersama. Duduk dengan Allah kat mana? Rumah Allah Ta'ala. Duduk dengan Nabi dalam majlis ilmu. Duduk dengan isteri, jangan pergi mancing tak habis-habis, ikan tak dapat. Balik rumah, pergi duduk dengan isteri. Hobi, okey. Dan yang ketiga, kalau sayang dekat Allah, Nabi dan pasangan hidup buat apa? Tunaikan permintaannya. Ya, permintaan dia, Allah kata aqimus salata wa atuz zakat. Ikut Allah Taala. Nabi kata solat sunat subuh dapat dunia dan seisinya. Kita ikut. Isteri kita nak beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahah, ikut je. Tak ada masalah apa-apa. Kan? Tak ada masalah. Maka
kesimpulan dia apa? Sebut namanya, duduk bersamanya dan juga tunaikan permintaannya. Itulah baru sempurna kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah keindahan Islam, agama yang bersifat murunah, yakni fleksibel, yang membawa rahmat dan sesuai untuk setiap zaman. Dan inilah antara yang dapat kita kongsikan Fadil Ustaz pada pagi ini untuk tajuk pengajian hadis 40 kita, dan bagi mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan bulan yang cukup mulia ini, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk kami meneladani sunnah baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami ya Allah. Pasangan hidup dan ahli keluarga kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair sekali lagi pada Fadil Ustaz Samra Yusof atas perkongsian pada pagi ini. Dan esok para penonton, sebagaimana biasa, Tayyina Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan moderator Da'i Hadari dan panel Ustaz Firdaus Subhi membicarakan topik fik pengurusan masjid bahagian yang kedua, jam dan juga waktu yang sama. Saudara sedang penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masih banyak.